Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini seperti kebiasaan. Terima kasih juga kerana terus setia di saluran berita RTM, TV1 dan penstreaman secara dalam talian di RTM Klik. Untuk kesempatan pada malam ini, kita mengucapkan sekalung-kalung penghargaan dan juga terima kasih kepada agensi, institusi, NGO, pertubuhan maupun individu perseorangan yang membantu mereka yang terjejas dalam situasi banjir yang melanda di beberapa kawasan di seluruh negara. Ini satu penghargaan yang secara ikhlas kita berikan kepada mereka yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu isu pasca banjir ini. Malam ini kita juga masih lagi bercerita tentang isu pengurusan bencana, khususnya pengurusan banjir yang melanda negara. Sudah pastinya saya amat bersati untuk bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Amiruddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Assalamualaikum. Selamat malam Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih pada malam ini. Alhamdulillah Datuk, untuk situasi perubahan cuaca pada ketika ini digambarkan oleh Met Malaysia, keadaan yang berpotensi menyebabkan hujan berterusan di timur, Sabah dan juga Sarawak pada 29 hingga 31 Disember. Ramalan cuaca signifikan 28 hingga 1 Januari di kawasan Johor, Pahang, Terengganu. Dan ini juga diberikan amaran untuk berhati-hati dan juga berwaspada dengan maklumat tersebut. Untuk kita memulakan bicara nanti pada malam ini, gambaran kepada bagaimana sinergi, korelasi dan juga kolaborasi bersama dengan pihak Met Malaysia selaku pihak yang memberikan info awal kepada usaha kita untuk meminimalkan impak dalam pengurusan banjir ini, Datuk. Okey, terima kasih kerana mengizinkan saya memberi peluang untuk kita menerang peranan NADMA dalam senario pengurusan bencana. Ya. Dan bagaimana perkara ini dihubung kaitkan dengan semua mekanisme agensi teknikal, agensi responder, NGO dan semua yang terbabit dalam isu banjir ini. Ya. Untuk makluman awal, untuk saya nak set the stage dahulu, skop dan tanggungjawab NADMA sebagai agensi penyelaras bencana, kita berdasarkan kepada peruntukan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20 ataupun di kalangan kita dikenali dengan MKN 20. Di sini kita berfungsi sebagai penyelaras. Ya. Penyelaras bermaksud di peringkat pusat. Agensi pusat yang berkaitan dengan bencana. Ya. So, list A sampai Z yang berkaitan bencana di bawah pemerhatian kita. Dan di sinilah yang mana kita bekerjasama. Kalau di peringkat pusat tu dinamakan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat. Ya. Dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai hierarki yang teratas dalam pengurusan bencana. Ya. Di bawah itu kita bekerjasama berhubung kait dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri yang mana dipengerusikan oleh setiausaha kerajaan negeri. Dan di bawah sekali di peringkat tempatan kita namakan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Kenapa penting kita namakan dia Jawatan Kuasa Pengurusan? Bila maksudnya di sini kita akan melibatkan banyak agensi yang berkait dengan level tersebut untuk kita atur gerakan. Kita susun segala segala yang berkaitan dengan pengurusan bencana. Contohnya, di Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pusat, apabila kita mengadakan perbincangan mesyuarat yang dipengerusikan oleh PM pada 13 bulan 9 lalu, kita bincangkan semua agensi teknikal akan memaklumkan mengenai cuaca Malaysia tadi. Ya. Cuaca daripada sekian hari perubahan dimaklumkan pada masa itu, pada ramalan ketika itu bencana banjir akan serupa pada tahun lepas 2021. Okey. So andaian kita persiapan adalah sekitar apa yang kita alami semasa musim timur laut yang lepas. Rujukan tahun lalu. 20 dan 21. Dan di sini juga agensi-agensi teknikal lain seperti JKR, JPS, maupun satelit akan meramalkan perkara-perkara yang boleh berlaku dan bakal berlaku. Contohnya kalaulah satu-satu bencana banjir itu tertumpu di kawasan yang cerun agak berisiko. Di situ juga kita akan maklumkan akan bakal berlaku dan persiapan-persiapan tertentu. Tetapi ini semua ramalan.
Dan pada masa yang sama kita berhubung, kita maklumkan kepada agency responder. Contohnya Angkatan Tentera Malaysia, PDRM, Angkatan Pertahanan Awam, APM, Rela dan sebagainya untuk siap siaga. Okey. Maksudnya sini latihan sebagainya, simulasi dan sebagainya, peralatan logistik, aset, penugasan, tak ada cuti. So maksudnya di situ mereka perlu membentangkan kepada jawatan kuasa persiapan masing-masing. Okey. Andainya ada perkara-perkara yang kurang, kita akan tambah baik semasa itu. Okey. Itu apabila bulan 9. Dan apabila selesai kita melihat semua data, kita buat decision pada masa itu berdasarkan kepada data, di situ kita akan maklumkan antara ahli-ahli dalam jawatan kuasa ini adalah wakil-wakil kerajaan negeri. Okey. So kerajaan negeri pula akan mengambil segala bacaan, segala ramalan, segala persiapan yang dibuat oleh pusat untuk dibentang di kerajaan negeri masing-masing. Itu yang mereka perlu melihat apakah kesiapsiagaan di peringkat mereka, apakah sumber-sumber yang hendak mereka mohon pada pusat kalau ada kekurangan dan sebagainya. Okey. Dan akhirnya setiap daerah pula membuat perancangan tertentu dan segala feedback ini akan dimaklumkan kepada pusat. Okey. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat di NADMA. Okey. Dalam isu itu Datuk, apabila kita bercerita, ya, memang malang itu tidak berbau. Apabila kita nak bercerita tentang punca dan juga daripada mana puncanya itu mungkin satu perbincangan yang lain. Okey. Cuma dalam perihal ini kita berbincang tentang meminimalkan impak banjir itu. Apabila ia sudah melanda, bagaimana kita meminimalkan khususnya dalam tempoh awal apabila air itu mula naik di kawasan-kawasan dalam waktu yang singkat dan juga pantas. Maka perihal untuk penentuan penilaian risiko skala itu, siapakah kebertanggungjawaban dan pihak yang bertanggungjawab dalam menghadapi bersandarkan kepada risiko. Disebutkan tadi di pihak daerah, JPPN negeri dan juga NADMA. Maka di penilaian manakah ianya akan diambil alih oleh peringkat persekutuan untuk menangani masalah itu secara terus? Hanya kumpulan tempatan tahu apa yang berlaku di kawasan masing-masing. Okey. Dan dalam masa inilah kita amat bergantung kepada input, kepada keboleh tindakan peringkat daerah. Okey. So jawatan kuasa pengurusan daerah perlu merancang apakah tindakan-tindakan yang mereka boleh laksanakan, di mana pusat pemindahan sementaranya, di mana depo bekalan makanan, di mana depo bekalan-bekalan seperti tilam, toto, tika, bantal dan sebagainya. Cukup ke tak cukup? Kalau kita pergi pusat pemindahan sementara, kita lihat kan ada kubikel warna oren tu, logo NADMA, cukup tak cukup? Di situ kita akan, kalau tak cukup kita hantar lagi. Termasuklah kalau sekarang ni bencana dalam bencana, input daripada PKD, Pejabat Kesihatan Daerah. Siapa yang berisiko, siapa home quarantine dan sebagainya kena ada. So kita berharap apabila bencana itu berlaku, first person on the ground ialah daerah. Okey. Sekretariat Bencana Agensi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia contohnya, mereka yang akan menyusun gerak kerja yang di bawah, bagaimana mereka nak merespon dan apakah tindakan-tindakan tertentu. Tetapi segala maklumat ini akan disalurkan kepada pusat. Di sini pusat akan maklumkan sama ada mereka bersedia, apakah langkah-langkah selanjutnya yang boleh dilaksanakan. Contohnya, insiden baru-baru ini yang berlaku di Shah Alam contohnya. Apabila berlakunya banjir yang naik begitu cepat, semua agensi-agensi responder kita telah pun berada di lapangan. Gerakan bot mereka dan sebagainya. Kita tidak sangka ia berlaku dalam keadaan yang intensiti yang sebegitu. Sebab penumpuan kita pada masa itu adalah di Pantai Timur. Okey. Kelantan, Terengganu, Pahang yang memang pun sedang banjir. Tetapi disebabkan peralatan yang sedia ada tidak mencukupi, jadi kita kena minta daripada negeri-negeri yang tidak banjir tadi untuk datang bantu. Daripada Perak, daripada Melaka, daripada Johor, untuk membantu aset-aset bot dan sebagainya. Itu yang pentingnya maklumat tadi.
kesiapsiagaan, bukan kita tidak dapat kita lambat. Kita on the ground. Sudah pun bergerak. Tetapi disebabkan kepadatan penduduk, malam yang gelap dan sebagainya, mereka kena buat satu perkara itu satu persatu supaya risiko orang yang diselamatkan itu dijamin. Datuk sudah menyebut tentang isu kelewatan atau lambat. Ini juga banyak dibangkitkan persoalannya. Saya bukan untuk membawa perspektif itu secara lebih mendalam, tetapi kita melihat perspektif itu dari segi kita belajar daripada apa yang telah kita lalui. Perihal tentang yang disebutkan tadi, kesukaran dan juga faktor-faktor demografi dan juga kawasan itu yang sukar untuk mendapatkan capaian dan sebagainya, mungkin memberikan sedikit tempoh masa untuk gerakan mencari dan menyelamat dilakukan. Apabila kita bercakap tentang gerakan mencari dan menyelamat, apakah kita tidak mempunyai satu standard prosedur ataupun satu kerangka yang khusus untuk kita menetapkan tempoh masa dalam masa yang pantas untuk gerakan mencari dan menyelamat, Datuk? Semua sudah pun dilatih, sudah pun melalui satu proses simulasi bagaimana hendak menyelamatkan. Mereka latihan-latihan tertentu juga telah diberikan kepada pejabat daerah untuk mereka faham bagaimana proses menyelamat ataupun drill itu dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan baik. Cuma apabila aset kita yang ada itu tidak dapat dihantar dalam jumlah yang banyak kerana kepadatan penduduk itu, jadi aturan itu kita buat secara dengan aset yang sedia ada sahaja. Macam saya cakap tadi, kita hantar juga aset. Pada masa yang sama, aset daripada kawasan-kawasan lain juga kita cuba deploy, kita cuba gemblengkan, dapatkan mereka untuk memberi lebih banyak sokongan. Pada kita, keselamatan rakyat, keselamatan mangsa adalah utama. Kita nak mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak ingini dan kita cuba nak menyelamatkan mereka dalam masa yang sedapat mungkin. Cuma saya cakap tadi, suatu malam yang amat gelap, air naik dengan deras dan kita dan kawasan penduduk yang padat, dan kita hanya dapat membawa keluar dalam jumlah yang tertentu saja. Tapi alhamdulillah rakan-rakan NGO kita pun datang menawarkan perkhidmatan mereka. Kita pun amat bersyukur ada rakan-rakan yang prihatin bersama-sama kita untuk bantu kita melaksanakan program penyelamatan tadi. Ada juga sahabat-sahabat di Shah Alam yang juga turut berkongsikan mereka selama puluhan tahun tinggal di Shah Alam tidak pernah terjadi banjir, dan ini juga memberikan satu gambaran dan juga jawapan bagaimana persediaan itu boleh digerakkan atau dilakukan. Mungkin selepas ini, Datuk, kita boleh melihat persediaan itu digerakkan bermula dari komuniti untuk dibawa dalam tujuan penyelamatan dan juga mencari dalam proses yang lebih cepat lagi supaya gerak kerja itu boleh dikoordinasikan secara bersama. Dalam perihal koordinasi dan juga dalam perihal untuk kita melaksanakan gerakan itu secara berpandu dan juga secara bersasar, apakah hanya kita melihat kepada NADMA semata-mata sebagai tujuan untuk memberikan mobilisasi ataupun arahan, ataupun kita juga masih mempunyai peranan dan juga sumbangan daripada agensi lain untuk turut sama-sama membantu, Datuk? Kita memerlukan semua orang memainkan peranan. Sebaik mungkin komuniti itu sendiri yang dapat gerak dahulu. Awareness, pemahaman, kesedaran dan sebagainya perlu kita pupuklah. Bagi kawasan-kawasan yang secara tradisinya selalu mengalami musim terkujuh ini, ataupun yang terdedah dengan bahaya seperti tsunami dan sebagainya, kita sudah ada pun program-program yang kita buat bersama-sama komuniti. So kalau sekiranya berlaku sesuatu bencana, mereka sudah tahu apa yang nak mereka laksanakan, apa boleh mereka mainkan peranan dan sebagainya. Dari segala jenis bencana lah, daripada bah ke, banjir ke. Kita ada juga yang dari segi COVID, yang mana kita namakan program CBDRM, Community Based Risk Reduction Management. So di situ yang kita ada program bersama-sama masyarakat dengan ketua kampung dan sebagainya. Pada kita, mereka merupakan orang yang pertama yang perlu bertindak sementara menunggu bantuan sampai. Dan untuk bantuan ini kita bekerjasama tadilah, ada jawatan agensi-agensi teknikalnya dan juga agensi-agensi respondernya, saling bantu-membantu. Kalau ada parit tersumbat, mereka perlu tolong clearkan supaya
dapat kita laksanakan program penyelamatan itu dengan lebih teratur. Dan air boleh surut dengan cepat. Dari segi responder tadi, kita selalu ingatkan kadang-kadang sebelum sesuatu bencana itu berlaku, apabila kita buat perancangan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat tu, kita minta kalau dapat mereka buat audit aset-aset. Kalau ada aset-aset yang rosak, bagaimana hendak diperbaiki, keperluan dan sebagainya. Ada yang nak tambah, kita minta mohon daripada Kementerian Kewangan penambahan aset-aset tertentu yang kita rasakan supaya semua ini dapat disediakan dalam masa yang ditentukan tadi. So banyak yang kita pelajari daripada insiden ini moving forward. Bagaimana kita dapat menjangka mungkin kawasan ini akan berlaku lagi. So pejabat daerah perlu membuat persiapan yang lebih rapi. Kalau dahulu mereka tidak menjangka perkara ini berlaku, dan apa berlaku kita akan membuat simulasi baliklah dengan mereka, bagaimana mereka boleh tindak lebih cekap dan lebih dapat networking itu daripada daerah-daerah di sekitar untuk bantu mereka lah. Lesson learned daripada sini banyak yang kita dapatlah. So kesiapsiagaan komuniti itu, bagaimana persiapan agensi responder, dan bagaimana kepimpinan di pejabat daerah itu dapat kita pastikan supaya mereka boleh bersedia dan menyusun atur apakah pergerakan-pergerakan yang tentu yang mereka perlu dahulukan, dan apakah tim-tim yang mereka perlu laksanakan, gerakan dahulu sebelum sesuatu kemalangan itu berlaku lah. Ya. Sememangnya bencana banjir ini membuka mata banyak pihak, kerana kalau kita bercerita tentang bencana ini, ia tidak menanti walau satu saat pun, dan ia sehingga boleh merenggut nyawa. Jadi perkara-perkara ini memerlukan kesegeraan dan juga keaktifan dalam kita melaksanakan gerakan ini secara lebih menyeluruh. Yang berbagi Datuk, kita akan kembali bercerita tentang pengurusan banjir seketika nanti dalam Bicara Naratif. Kita bersua kembali dalam Bicara Naratif, masih lagi bersama Yang Berbagi Datuk Dr. Amiruddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Yang Berbagi Datuk, kita sedia maklum peranan NADMA ini sudah pastinya kebertanggungjawabkan dalam urusan menyelaras dan juga menentukan bagaimana tujuan mencari dan menyelamat dapat dilaksanakan. Cumanya untuk kita bercerita tentang tahap penilaian risiko ini, di tahap manakah kita boleh menentusahkan gerakan operasi seterusnya akan dilakukan bersandarkan kepada penilaian risiko itu. Dan ia juga merangkumi bagaimana penilaian risiko itu memberikan impak kepada jumlah mangsa dan juga keluasan kawasan yang terjejas ataupun persepadanan kawasan yang terjejas. Untuk kita mengambil kerangka yang berlaku di Shah Alam contohnya, bagaimana penilaian tahap risiko itu dilakukan oleh pihak NADMA? Bencana ni dia terbagi kepada 3 tahap. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 1 lebih merujuk kepada kawasan tempatan itu. Bila kawasan tempatan itu maksudnya di bawah pentadbiran pejabat daerah. Itu yang pentingnya pejabat daerah faham apakah tahap bencana tadi dan apakah yang mereka perlu lakukan, mobilisasi pihak responder dan sebagainya. Tahap 1 lebih menunjukkan kepada daerah tersebut. Apabila ia menjangkau 2-3 daerah dalam satu negeri, itu dinamakan tahap 2. Tahap 2 ni apabila melibatkan banyak daerah, kita akan minta setiausaha kerajaan negeri untuk melaksanakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri. Yang mana sumber manpowernya, petugasnya, sumber kewangan, sumber dan sebagainya digemblengkan, dipusatkan di negeri untuk mereka pastikan gerak kerja oleh pasukan-pasukan responder dan data-data daripada Jabatan Teknikal dapat bincang dan dibuat strateginya bagaimana penyelamatan tadi hendak dilaksanakan. Itu tahap kedua. Ini penting. Suka saya mengimbau contohnya kejadian banjir lumpur di Gunung Jerai. Kajian negeri dah declare tahap 1. Maksudnya ia boleh diuruskan di peringkat daerah itu. Localize saja. Localize. Jadi cuma kita akan membantu dari segi kalaulah ia memerlukan peringkat persekutuan untuk perkara-perkara khusus, analisa
dan sebagainya, insiden seperti sisa kimia di Sungai Kim King, Johor. Ia boleh dilaksanakan pada tahap 1 sebenarnya, tetapi sebab subjek matter ialah kimia dan memerlukan intervensi daripada Kerajaan Persekutuan, itu yang NADMA mengambil alih peranan tersebut dan memastikan bahawa masalah itu dapat dilaksanakan secara saintifik. Itu merupakan yang apa dilaksanakan. So, untuk tahap kedua yang akan dilaksanakan oleh pengusikan oleh Suruh Kerajaan Negeri, dia akan melihat tentera di kawasan di negeri tersebut, polis di kawasan negeri tersebut dapat digemblengkan untuk sesuatu gerak kerja penyelamat yang lebih pada dua daerah. Tetapi apabila ia melibatkan 2 atau 3 lebih negeri dalam keadaan sekarang, ini yang di mana Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat akan digerakkan, yang mana dipengusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. NADMA sebagai sekretariat, sebagai urus dia, sebagai penyelaras, memastikan everyone, setiap agensi dapat memainkan peranan dengan baik. Tidak ada penindanan kawasan yang untuk di cover dan sumber dapat kita pastikan digunakan dengan sebaiknya dan sebagainya. Contohnya, kalaulah satu-satu kawasan itu kekurangan bot contohnya, kita cuba dapatkan sumber daripada luar. Hatta kalaulah kita dapat menggunakan khidmat nelayan-nelayan yang tidak dapat turun ke laut, itu pun kita akan cuba hubungi melalui Kementerian MAFI contohnya, ataupun apa-apa agensi yang berkaitan, LKIM sebagainya. Kita cuba engage bot nelayan untuk bantu dalam menyelamat, kerana mereka tahu kawasan itu kawasan mereka. Bagaimana mereka boleh bergerak dan membantu untuk menyelamatkan mangsa. So, banyak kita sudah program itu dilaksanakan di Pantai Timur contohnya. Dan similar model yang sama kita bawa dalam apa-apa program penyelamatan. Itu yang pentingnya kita untuk menyelaras segala sumber yang kita ada untuk memastikan satu program penyelamatan itu dapat dilaksanakan dengan baiklah. Begitu banyak dakwaan yang berlaku di media sosial, begitu banyak tumahan yang berlaku di media sosial, khususnya dalam kerangka isu di Shah Alam ataupun isu di negeri Selangor khususnya. Jadi perihal ini banyak didorong mungkin kepentingan politik dan sebagainya. Jadi bagaimanakah ini mungkin ruang yang terbaik untuk Yang Berbagi Datuk memperjelaskan secara asasnya apakah situasi yang sebenarnya berlaku ketika di Shah Alam? Fokus kita adalah untuk menyelamatkan mangsa yang terperangkap. Itu fokus kita. Apapun pandangan di luar itu, kita dapat kita cuba mengembalikan, kita cuba menggerakkan semua aset, semua petugas dalam cara terbaik. Kita dah wujudkan juga pusat tindakan ataupun war room di sesuatu kawasan untuk menyelaras mangsa, keperluan kebajikan apa mereka diselamatkan, makan, minum dan sebagainya. Jadi apapun kata dari luar, kita cuba melaksanakan, dan setiap petugas saya rasa saya amat respect pada mereka. Petugas bomba ke, tentera ke, APM, rela dan semua yang betul-betul berada di bawah itu, betul-betul melaksanakan tugas 24 jam, around the clock, tak ada rehat dan sebagainya. Memastikan semua dapat dilaksanakan, penyelamatan itu dapat dilaksanakan. Walaupun banyak cabarannya. Gelap, kawasan penduduk yang padat dan sebagainya. Tomahannya adalah berlaku kelewatan. Tomahannya adalah tidak mendapat kebenaran NADMA untuk bergerak. Kita sudah pun jawab dalam kita punya siri penjelasan melalui PC lah oleh Ketua Polis Negara, Panglima Angkatan Tentera, Ketua Pengarah Bomba dan NADMA sendiri. Kita dah penjelaskan di situ. Tidak berlaku kelewatan, tetapi because skala yang berlaku itu amat besar dan amat yang tidak disangka. Kesediaan JPBD luar jangkaan lah. Jadi kita cuba sebaik mungkin. Kita dah lama bersedia sebenarnya. Dah lama menurunkan arahan tersebut untuk kalau berlaku sesuatu bencana, bergeraklah. Saya nak tunggu signal daripada NADMA ke apa. Masing-masing sudah tahu tugas masing-masing. Sebab kita dah buka pun PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana Negara.
Di situ kita ada semua agensi-agensi yang terlibat. Okey. Teknikalnya dan respondennya, kita berjumpa setiap hari, kita lihat data, kita lihat sumbangan masing-masing, kita lihat gerakan masing-masing hampir setiap hari. Dan kita lihat bagaimana mereka dapat memberi input. Kalaulah misalnya ada kekurangan A, kita cuba perbaiki kekurangan B. Makanan tak ada, di situ kita cuba dapatkan, dan sedapat mungkin kita berhubung dengan rakan-rakan NGO kita untuk bantu. Sebab skala di Shah Alam itu agak luar biasa. Ya, sekali lagi di kawasan yang spesifik di Shah Alam itu bersifat unprecedented, yang tidak pernah berlaku sebelum ini, maka perihal itu kita haruslah bergerak moving forward untuk kita melihat khususnya kepada penubuhan Task Force Pengurusan Pasca Banjir dan Persediaan Gelombang Kedua Bencana yang akan kita sebutkan dan kita bincangkan seketika nanti. Yang berbagi Datuk, kita nak berehat seketika, sebenarnya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, terima kasih untuk laporan berita terkini terbabit. Kita juga nak bersama sekali lagi dengan yang berbagi Datuk Dr. Aminuddin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Bersama Bencana Negara NADMA. NADMA agensi penarasi peringkat persekutuan khususnya berkaitan tentang isu pengurusan banjir ataupun bencana. Yang berbagi Datuk, tadi kita bercerita lebih lanjut tentang bagaimana situasi yang berlaku, tetapi kita nak moving forward ataupun bergerak lanjut, bercerita juga tentang Task Force Pengurusan Pasca Banjir dan Persediaan Gelombang Kedua Bencana. Maka perihal ini, bagaimanakah persediaan di peringkat ini yang dikawal silat ataupun diserahkan oleh pihak NADMA bersama dengan agensi-agensi terlibat, Datuk? Task Force Pengurusan Pasca Banjir dan Persediaan Gelombang Kedua Bencana telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam di Selangor, apabila kita bersama-sama melihat program pasca bencana itu dilaksanakan oleh ramai NGO yang terlibat dan juga pelbagai pihak turut sama terlibatlah, individu dan sebagainya. Secara statistiknya, lebih kurang dalam 20,000 lebih bilangan keluarga telah kembali ke rumah. Okey. Walaupun kita lihat sebenarnya dia kembali ke rumah, tetapi mereka sebenarnya mengemas rumah, tetapi masih menggunakan PPS untuk bermalam sebab rumah mereka dia naik ke lumpur dan sebagainya. So dalam skala yang besar ini juga kita melihat ramai rakyat kita telah menyumbang. Kita lihat mana-mana berita ataupun mana-mana image di media dan sebagainya, ramai yang turut bersama-sama turun. Jadi untuk menguruskan ini dengan lebih baik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan task force ini akan dipengusikan oleh KSN untuk fasa ini. Dalam mesyuarat pagi tadi yang diuruskan oleh NADMA, kita meminta semua agensi kerajaan terlibat. Kadang-kadang tertanya, kenapa KSN? Ketua Sesama Negara. Kerana Ketua Sesama Negara merupakan Ketua Penjawat Awam. Dan di sinilah kesemua 25 kementerian, 700 lebih agensi kerajaan dapat kita gemblengkan untuk melaksanakan program-program mungkin membersihkan sampah sarap tadi, program-program menolong mencuci rumah, surau ataupun premis-premis perniagaan dan sebagainya. Program-program yang berkaitan untuk pemulihan balik masyarakat kepada sedia kala. Semua kementerian akan diberi tugas-tugas tertentu, khusus untuk kalaulah jangka masa untuk pemulihan itu mengambil 2 minggu, kita dapat pendekkan kepada 3, 4 atau 5 hari tanpa nunggu masa yang lebih lama. Jadi perkara itu telah dipersetujui dan insya-Allah ramai rakan-rakan saya penjawat awam di kementerian-kementerian akan mendengar lagi bagaimana mereka semua akan dilibatkan secara skala yang besar untuk dilibatkan dalam program-program pasca bencana ini. Kita juga secara ringkas berbincang mengenai persediaan gelombang kedua bencana, tapi secara ringkas bagaimana kita nak menyiapkan datangnya lagi monsun nanti, musim tengkujuh tu lagi, sebab ikut sejarahnya apabila berlakunya monsun timur laut, dia akan datang dalam 5-6 episod. 5-6 episod. Ini episod yang keempat. So ada 2-3 lagi episod. Bagaimana bersedianya kita
bersedianya kita. Di sinilah kita mohon Jabatan Met Malaysia contohnya memberi signal yang lebih kerap, lebih setiap 4 jam, sekarang setiap 4 jam ataupun dalam keperluan. Untuk memaklumkan kita jumlah hujan ataupun ribut petir yang akan berlaku dan bagaimana setiap agensi perlu lebih peka untuk menyusun angkatan mereka untuk sama-sama turun ke bawah dan memberi perhatian yang lebih khususlah terhadap lokaliti-lokaliti yang boleh dikatakan hotspot untuk menjadi banjir. Okey. Banjir ni bukan kadang agak mengelirukan. Sama ada kawasan tu banjir kilat ke ataupun banjir kilat boleh jadi banjir bencana. Ya. Contohnya yang di kawasan Shah Alam inilah selalu kita menganggap bahawa banjir kilat akan sentiasa berlaku, tetapi bila hujan dalam 1 bulan punya jumlah tu turun dalam 1 hari, itulah akibatnya. Jadi di situlah kita akan menghantar mesej kepada rakan-rakan responder kita untuk memerhatikan bila hujan, mematikan level-level tertentu, dan apabila mencapai level bahaya, tahap bahaya, mereka perlu alert PKOB untuk kita hantar lebih ramai responder ke bawah untuk turun membantulah. Okey. Jadi bercakap pasal pasca bencana ini lagi, kita lihat ramai rakan-rakan NGO kita di Nakma pun ada lebih kurang 130 rakan NGO. Setakat yang kita berbincang dengan 33 NGO yang menjadi rakan NGO atau Friends of Nakma, mereka telah pun menurunkan lebih kurang 15,000 lebih ahli mereka untuk turun ke bawah. Itu yang kita lihat, Mercy, Suci, Bulan Sabit dan sebagainya, yang terus sama-sama membantu untuk melicinkan program pasca bencana inilah. Okey. Met Malaysia juga turut mengeluarkan amaran yang disebutkan pada awal tadi di 3 negeri ataupun di beberapa negeri berkenaan tentang taburan hujan dan juga keadaan cuaca yang boleh memberikan amaran awal untuk berwaspada dan juga berhati-hati. Dan dengan itu diwujudkan ataupun diaktifkan serta-merta. Wujudnya sudah ada, cuma diaktifkan Pusat Kawalan Operasi Bencana di 3 negeri yang disebutkan untuk bersiap sedia bersandarkan kepada ramalan oleh Met Malaysia. Mungkin boleh diperincikan, Datuk, berkenaan tentang PKOB ini. PKOB, Pusat Kawalan Operasi Bencana, War Room lah. Yang mana kita menempatkan agensi-agensi responder dan juga agensi-agensi teknikal tadi dalam satu bilik. Kita akan melihat, macam saya cakap tadi, kemungkinan akan berlakunya banjir lagi. Kita tahu ramalan daripada Met bahawa dalam sekitar minggu ini akan berlaku hujan yang agak lebat di kawasan-kawasan tertentu, Sabah, Sarawak dan juga Johor Timur. Mungkin akan menjangkau sampai Pahang, Terengganu dan Kelantan. Jadi PKOB ni maksudnya mereka sudah alert. Kita dah minta mereka buka dan dibuka selama 24 jam lah. Melihat keadaan-keadaan tertentu, sama ada langkah-langkah tertentu perlu kita laksanakan ataupun adakah additional help perlu kita gembling. Ini bukan saja itu, contohnya JKM, PPS-nya sudah sedia ke belum, sudah disanitizekan ke belum, bagaimana mereka hendak mendaftarkan mereka yang masuk ke situ, makanan, bantal, kemah dan sebagainya perlu juga kita sediakan. Jadi maksudnya bila kita buka PKOB, semua on standby. Bila berlaku saja kita sepatutnya sudah on the ground. Ada negeri-negeri yang orang kata kalau PKOB negeri, di manakah PKOB negeri? Maksudnya di Setiausaha Kerajaan Negeri. Di situlah mereka menempatkan war room mereka. War room mereka, agensi-agensi semua berkumpul di situ dan dalam keadaan siap siaga lah. Apabila mereka menerima arahan selanjutnya daripada Setiausaha Kerajaan Negeri sebagai pengusi di situ, jawatankuasa bencana, maka mereka perlu bergerakkanlah. Tapi dari segi logistik, pengarahan dan selalunya kita berikan kepada pihak polis. Sebab pihak polis ada di mana-mana dan mereka boleh mengatur langkah untuk
Barisan Harapan untuk terus membuat langkah-langkah yang diperlukan. Okey, dengan itu juga status terkini di lapangan penyelesaian guna sama dan penghantaran aset akan lebih dipermudahkan. Betul. Dengan pengaktifan PKOB. Jadi perihal tentang untuk penyediaan aset anggota mahupun keperluan untuk mendepani apa jua risiko yang sedang berlaku ataupun yang mungkin berlaku di kawasan yang disebutkan di 3 negeri itu, apakah kita sudah bersedia untuk sebarang kemungkinan itu? Kita sudah pun terima laporan lebih awal. Tetapi seandainya kita rasa ini tak cukup, perlu penambahan, kita lihat bagaimana ia boleh dikerah daripada negeri-negeri yang berkaitan ataupun peralatan-peralatan itu boleh dipakai dahulu daripada negeri. Contohnya kemah yang warna oranye tu, kubikel tu. Kalaulah kawasan itu tidak cukup, kita boleh ambil daripada negeri-negeri yang kita jangka tidak hujan. Okey. Kalaulah makanan tak cukup, contohnya kita boleh makanan kering yang bolehlah kita dapatkan daripada negeri-negeri yang lain lah. Contoh. Kalaulah tak cukup petugas, bagaimana kita perlukan strategi untuk deploy daripada daerah lain ataupun negeri lain, ataupun kita mengambil volunteers untuk bantu kita dari masa ke semasa lah. Itu yang PKOB kena buat keputusan dengan leadership daripada kepimpinan daripada struktur kerajaan negeri. Okay. Kalaulah itu tidak dapat dilaksanakan dengan baik, mereka akan maklumkan kepada NADMA dan NADMA akan cuba dapatkan daripada jabatan-jabatan kerajaan lain lah. Okay. untuk membantu. Ya, itu kerjasama. Pentingnya PKOB itu, nerve center untuk sesuatu bencana apabila ia berlaku. Ya, ia melibatkan satu arahan untuk disinergikan dengan institusi-institusi dan juga agensi kerajaan lain. Yang berbagi Datuk, kita kembali juga bercerita tentang petugas ataupun pasukan petugas pasca banjir. Dalam perihal ini untuk tujuan pentaksiran, pemulihan serta pembaikan dan juga membaik pulih infrastruktur kecil dan juga untuk kita melihat bagaimana isu-isu kesihatan juga turut dititik beratkan ataupun diberikan keutamaan. Jadi untuk pasukan petugas pasca banjir ini, bagaimanakah perihalan penerusannya difokuskan kepada untuk memastikan agar pemulihan itu dapat dilakukan dalam kadar segera dan dapat memastikan penduduk dapat kembali ke kediaman masing-masing dalam waktu yang singkat ini. Contohnya, apabila banjir itu berlaku, adalah jalan-jalan atau jabatan-jabatan yang runtuh, jabatan yang kecil yang boleh dibaiki dengan segera. Ini yang kita lihat selalu image-nya. Terima kasih kepada pasukan angkatan tentera yang buat bangunan jambatan besi itu. Apa yang kita selalu panggil Bailey Bridge. Jambatan besi itu sebenarnya kita bekerjasama dengan JKR dan juga asetnya pada NADMA dan kepakarannya daripada angkatan tentera. Mereka boleh melaksanakan bangunkan bangunan itu dalam masa yang 3-4 hari. Memang cepat. Setelah analisa struktur, tanah, tebing dan sebagainya dilaksanakan, kita boleh buat. Itu antara apa yang kita cari paskanya tadi. Kalaulah resourcesnya, bendanya ada, kita akan buat dalam masa yang terdekat. Tahun lepas, contohnya banjir lepas, kita buat di Maran, di Jerantut dan juga di Raub. Kita laksanakan program itu dalam 3-4 hari. Dah siap jambatan boleh dilalui oleh beribu orang yang terperangkap di seberang sungai. So itu merupakan salah satu. Antara aktiviti-aktiviti lain ialah JKR perlu melihat cerun-cerun yang telah runtuh akibat hujan lebat tadi. Jalan tertutup dan sebagainya. Itu yang namanya pasca dalam masa yang serentak, cepat kita kena buat clearance dan sebagainya. Itu yang kata bukan selain daripada agensi-agensi software, agensi teknikal itu juga dapat membantu kita melicinkan kehidupan rakyat yang terperangkap ataupun yang terganggu akibat bencana tadi dalam masa yang terdekat. InsyaAllah, insyaAllah. Yang berbagi Datuk, kita nak berjeda seketika. Mungkin selepas ini kita akan meneruskan perbualan kita bercerita tentang bantuan wang ihsan yang akan diberikan kepada mereka yang terjejas dan juga berada di kawasan yang terjejas dengan banjir. Semuanya seketika nanti dalam Bicara Naratif.
Ya, kita besok kembali dalam bicara naratif dalam kita menghadapi pemulihan untuk pasca banjir. Mereka yang terjejas kesegeraan untuk bantuan tunai itu amat diperlukan. Walaupun ia tidak menyeluruh tetapi sekurang-kurangnya sebagai pemula untuk mereka memulihkan kembali situasi dan juga mendapatkan bekalan-bekalan asas. Yang berbagi Datuk untuk berkenaan bantuan wang ihsan, persoalan tentang isu-isu dokumentasi, isu-isu birokrasi dan juga isu-isu yang perlu diketahui kesegeraan untuk mendapatkan wang itu dalam keterdesakan mangsa-mangsa untuk mendapatkan bantuan wang tunai itu tersebut. Dalam hal bantuan wang ihsan ini, yang mana kita akan memberi bantuan RM1,000 kepada mangsa. Ya. Mesej di sini mangsa yang berpindah ke pusat pemindahan sementara ataupun mangsa yang tidak berpindah. Maksudnya orang yang berada di kawasan tersebut. Okey. 100%. Dulu yang hanya berpindah ke pusat pemindahan sementara. Kali ini kita akan meliputi yang tidak berpindah juga. Ataupun berpindah ke pusat pemindahan sementara yang tidak rasmi. Surau, masjid ataupun pusat-pusat komuniti yang lain lah. Wang telah pun peruntukan sudah pun kita turunkan ke negeri. Maksudnya pada tahap ini, pada ketika saya bercakap ini, peruntukan itu telah pun berada di kerajaan negeri. Okey. Dan kita minta pegawai daerah selaku pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah ataupun ketua PKOB daerah untuk laksanakan disbursement tersebut. Ya. Untuk melaksanakan edaran wang itu kepada mangsa-mangsa. Kita harap ia dapat dimudahkan. Maksudnya tidak ada syarat-syarat spesifik, melainkan warga negara. Tidak ada syarat-syarat spesifik yang kita berikan kepada pejabat-pejabat daerah. Cuma apabila mangsa itu berpindah ke pusat pemindahan sementara, dan apabila mereka mendaftar di situ, daftar itu dikira daftar rasmi. Automatik. Yang akan secara automatik kita akan gunakan sebagai rujukan. Manakala bagi mangsa-mangsa yang masih berada di rumah ataupun tidak berpindah ke pusat pemindahan sementara, mereka perlu merujuk kepada sama ada ketua kampung, ketua komuniti ataupun pegawai daerah, kerana mereka kenal mangsa ini. Mereka tahu mereka tinggal di kawasan itu dan bukan tinggal di kawasan luar. Ya. Jadi apa yang nak saya tekankan di sini, kita permudahkan. Dan kita berharap dengan peruntukan yang telah kita turunkan, kita salurkan kepada kerajaan ini dapat disalurkan dalam masa yang terdekat. Saya dimaklumkan contohnya kerajaan negeri Melaka, very proaktif. Mereka telah pun salurkan bantuan wang ihsan ini kepada mangsa-mangsa. Dah komplit? Jumaat lepas. Okey. 24 bulan. Dan saya dimaklumkan pada hari ini ada beberapa negeri yang telah mula membuat saluran tersebutlah kepada mangsa-mangsa. Dimaklumkan mungkin Pahang, Selangor, dan juga dalam minggu ni mungkin kerajaan-kerajaan negeri lainlah yang akan mula membuat penyaluran tersebut. Kita harap ia dapat disegerakan sebab kita hendak meringankan apa yang dirasai oleh mangsa tersebut. Ya. Manakala kita pun telah kerajaan telah pun mempertingkatkan bantuan untuk waris kepada mangsa bencana yang telah meninggal dunia. Kita dulunya RM5,000, sekarang kepada RM10,000. Cuma untuk ini mungkin ada syarat-syarat tertentu. Kita pun telah mengedarkan poster-poster bagaimana ia boleh dilaksanakan. Sekurang-kurangnya saya rasa perlu laporan polis. Kadang-kadang kita nak mengelakkan definisi kematian akibat bencana banjir tadi. Dapat kita pastikan sebelum kita dapat menyalurkan wang RM10,000 itu. Pokoknya kita permudahkan. Pokoknya kita bantu, pokoknya di sini kita facilitate supaya ia dapat disalurkan dalam masa yang terdekat ini untuk meringankan sikit rakan-rakan kita yang menjadi mangsa banjir ini.
Okey, insyaAllah di sebalik apa yang berlaku, kita moving forward dan juga kita meringankan beban mereka yang terjejas. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbagi, Datuk. Terima kasih juga kepada pihak NADMA. Kita mengucapkan terima kasih atas segala komitmen dan juga gerak kerja dan juga tugas yang dilakukan. Boleh saya last word? Silakan, Datuk. Saya mengambil peluang ini mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua responder, rakan-rakan yang bomber APM, polis, tentera dan semua yang terlibat dalam membantu melicinkan proses menyelamat mangsa-mangsa banjir. Respect semua, tabik semua 24 jam, tak henti-henti, tak ada rehat, tetapi kita tetap komited untuk rakyat Malaysia. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya, termasuk juga NGO, badan-badan termasuk juga NGO dan badan-badan individu yang membantu. Terima kasih semua. Terima kasih rakyat Malaysia. InsyaAllah. Terima kasih, Datuk. Terima kasih semuanya kerana bersama kami pada malam ini. InsyaAllah kita melihatkan perkara ini sebagai blessing in disguise untuk kita belajar sesuatu daripada kesilapan dan juga mungkin untuk kita bergerak dengan lebih baik lagi dalam kita bersedia kepada apa jua bencana yang akan dihadapi selepas ini dengan amaran awal yang diberikan dan juga persediaan awal yang dilakukan. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif. Teruskan kesihatan anda bersama kami di RTM untuk kita membawakan perkembangan terkini situasi banjir di beberapa kawasan yang terjejas. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.